Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an meriwayatkan bahawa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum datangnya hari kiamat, akan tiba hari-hari di mana ilmu diangkat pergi dan kejahilan tersebar luas. Ilmu yang membawa manusia mengingati Allah dan hari akhirat sedang dibawa pergi, melalui kematian ulama besar dan keterasingan ilmuwan yang benar. Betapa bahayanya kejahilan apabila sudah pun meluas, kerana ia tidak lagi dilihat sebagai kejahilan, tetapi norma kehidupan. Tanpa cahaya ilmu agama, hati manusia gelap gelita, meskipun mata memandang jutaan warna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung sabda baginda dengan memberitahu bahawa banyak pembunuhan akan berlaku. Hati yang kegelapan hanya membawa kekacauan. Tidak hairanlah, saban hari, semakin banyak kes pembunuhan kejam yang kita dengari. Ini adalah petanda bahawa ilmu bermanfaat sedang diambil semula, kerana ia tidak lagi dihargai mahupun diambil peduli. Malah yang mencarinya pun sudah ramai yang tidak tekun, malas, dan kalau boleh hanya 1 minit dan menanya ChatGPT. Dan ilmu sudah menjadi perlumbaan siapakah yang bijak berkata-kata, bukan lagi siapakah yang ikhlas mengamalkannya. Bahkan, ilmu juga kini sudah pun dijual beli. Rebutlah peluang selagi masih ada. Tuntutlah ilmu demi menjadi hamba yang bersyukur dan demi masa depan akhirat yang selamat. Tidakkah engkau sedar betapa maha mengasihaninya Tuhanmu? Dia bukan sahaja memberikan ilmu secara percuma, bahkan turut mengurniakan pelbagai keistimewaan kepada mereka yang mengejarnya. Mari kita sama-sama menyaksikan sebahagian keistimewaan itu. Melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an yang terakam dalam Sahih Muslim 2699, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa berita gembira bahawa sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. Mereka yang berkumpul di rumah Allah, membaca dan mempelajari untuk memahami serta mengamalkan Al-Quran, akan dilimpahi ketenteraman rohani, diselimuti rahmat, dikelilingi para malaikat, malah yang paling istimewa, Allah menyebut tentang mereka kepada malaikat-malaikat yang dekat dengannya. Dalam Sunan Ibnu Majah 226, yang dinilai sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa sesiapa yang keluar untuk mencari ilmu, para malaikat akan melabuhkan sayap sebagai tanda keredaan mereka terhadap apa yang dia lakukan. Dalam Sahih Ibnu Hibban 87, yang dinilai hasan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut rahimahullah, Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang yang memasuki masjid untuk mengajar atau belajar kebaikan adalah seperti seorang yang sedang berjuang di jalan Allah. Menerusi riwayat Abu Darda radhiyallahu an dalam Jami' At-Tirmidzi 2682 yang dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawa para penghuni langit dan bumi, malah ikan di laut dalam pun memohon keampunan bagi orang yang berilmu. Bahkan, baginda turut menerangkan bahawa kelebihan orang yang berilmu berbanding ahli ibadah adalah seperti keunggulan sang rembulan mengatasi bintang-bintang. Sementara itu, dalam Jami' At-Tirmidzi 2685 yang dinilai hasan oleh Syekh Zubair Ali Za'i rahimahullah, baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi, malah semut di dalam sarangnya pun, juga si ikan, mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dalam versi hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengujarkan bahawa kelebihan orang yang berilmu berbanding ahli ibadah adalah seperti kedudukan baginda berbanding orang yang paling rendah kedudukannya di kalangan manusia. Dalam Sahih Al-Bukhari 5027, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa yang terbaik antara kita adalah mereka yang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, seperti ilmu tajwid, tafsir, qiraat, dan lain-lain, lalu mengajarkannya kepada orang lain. Dan ilmu tidak lengkap tanpa kefahaman.
Dalam Sahih Al-Bukhari 71, Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Dia mengurniakan kepadanya kefahaman dalam agama. Pernyataan ini mengingatkan kita bahawa kefahaman adalah kurniaan daripada Allah, bukanlah hasil usaha semata-mata. Kefaqihan dalam agama adalah tanda seseorang itu dipilih oleh Allah untuk memanfaatkan umat, dan tanda ilmu difahami adalah penjelmaan pada karakter. Dalam Musnad Ahmad 9880 yang dinilai sahih oleh Al-Arnaut rahimahullah, Nabi SAW memaklumkan bahawa yang terbaik di kalangan umat Islam adalah orang yang memiliki karakter yang terbaik, itu pun jika dia memiliki kefahaman dalam agama. Ilmu bukan untuk disimpan. Melalui Sahih Al-Bukhari 3274, Rasulullah SAW menyuruh kita agar menyampaikan daripada baginda, walaupun hanya sebaris ayat. Menerusi Sahih Al-Bukhari 2847, baginda memberitahu bahawa jika seseorang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala melalui orang yang menyampaikan ilmu, itu lebih baik bagi orang yang berilmu daripada harta yang paling berharga. Malah, baginda SAW mendoakan agar Allah menerangi wajah orang yang menyampaikan hadis baginda dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti mana catatan Sunan Abu Dawud 3660 yang dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Ganjaran bagi orang yang menyampaikan ilmu sangatlah besar. Melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anh yang terpahat dalam Sahih Muslim 2674, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa sesiapa yang menyeru kepada petunjuk akan mendapat pahala sama seperti mereka yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka walau sedikit pun. Malah, pahala menyampaikan ilmu yang bermanfaat akan berterusan walaupun setelah orang berilmu itu meninggal dunia, sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis yang terkenal dalam Sahih Muslim 1631. Sekarang, dengan pelbagai keistimewaan yang sangat hebat ini, hati bersih manakah yang tidak tertarik? Jika Anda sudah pun menonton sejauh ini, ia mungkin bermakna bahawa Allah Azza wa Jal sedang membukakan pintu hatimu kepada ilmu. Maka, berdoalah kepadanya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam, dalam Jami' At-Tirmidzi 3599, yang dinilai hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam Bulughul Maram 457. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. Ya Allah, berikan daku manfaat daripada apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkan daku apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, dan aku berlindung kepada Allah daripada keadaan ahli neraka. Amin. Kesimpulannya, tuntutlah ilmu untuk mengenali Tuhanmu, Rasulmu, dan agama Islam ini berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah di bawah bimbingan guru-guru yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian, amalkanlah agar engkau merendah diri. Jika tidak, engkau akan lupa diri, tidak sedar tahap diri sendiri. Serulah manusia kepada kebenaran dan bersabarlah atas segala ujian sepanjang perjalanan ilmu, perjalanan yang sangat istimewa.